Okey, seterusnya kita nak tengok aktiviti 9.5 iaitu menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Penyataan masalah. Jus buah atau jus sayur yang manakah mempunyai kandungan vitamin C yang paling tinggi? Hipotesis. Jus oren mempunyai kandungan vitamin C yang paling tinggi berbanding dengan jus limau nipis dan juga jus lobak merah. So, dalam eksperimen ini kita gunakan buah oren, buah limau nipis dan lobak merah. So, pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah buah-buahan tadilah, ataupun jenis jus buah ataupun jenis jus sayuran dan jus sayuran. Pemboleh ubah yang bergerak balas, pemboleh ubah bergerak balas ni maksudnya apakah dapatan akhir yang kita nak tengok? Okey, dapatan akhir yang kita nak tengok adalah kita nak tengok isi padu jus buah ataupun jus sayur yang diperlukan untuk melunturkan larutan di CPIP. Awak nak tulis yang ini pun boleh. Awak nak tulis yang ini pun boleh. Awak nak tulis contohnya pemboleh ubah yang bergerak balas ialah peratus vitamin C dan kepekatan vitamin C. Sama je. Okey? Pemboleh ubah yang dimalarkan yang kita tetapkan sebanyak eksperimen adalah kepekatan larutan di CPIP yang kita gunakan dekat sini sebanyak 1%. Kepekatannya adalah sebanyak 1% dan juga kepekatan asid skorbik sebanyak 0.1%. So, kita tetapkan. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan jus oren, jus limau nipis dan jus lobak merah yang segar. Larutan asid skorbik 0.1% dan juga larutan di CPIP 1% bersama isolin. Okay, cikgu nak tunjukkan awak apa dia asid skorbik. Okay, kita tengok sini. Apa dia asid skorbik? Asid skorbik juga dikenali dengan nama vitamin C. Okay, asid skorbik samalah dengan vitamin C. Tapi selalunya kita kerap sebut vitamin C kan. Jarang sangat kita sebut asid skorbik. 1 gram asid skorbik bersamaan dengan 14 biji oren. Banyak tu. Asid skorbik ni boleh didapati dalam 2 bentuk. Satu, kita boleh dapati dalam bentuk semula jadi yang kita boleh ambil daripada buah-buahan. Contohnya macam ni. Kita dapatkan asid skorbik daripada buah kiwi. Ini adalah secara semula jadi. Buah limau mandarin, lemon ataupun limau, betik dan jambu batu. Dan sebenarnya asid skorbik ni juga kita boleh buat secara sintetik. Kita boleh hasilkan. Contohnya macam awak ambil vitamin C. Kan? Daripada suplemen, awak ambil vitamin C. Maksudnya yang awak makan tu adalah vitamin C buatan. Bukan yang semula jadi. Kalau yang semula jadi tu kita dapatkan daripada buah-buahan ataupun sayur-sayuran segar. Okey? Dan ini adalah di CPIP. Di CPIP ni dia berwarna biru gelap. Macam warna nila baju tu. Dan kepekatan yang kita nak gunakan kat sini bukan 0.1%. Kita gunakan sebanyak 1%. Okey. Radas, kita gunakan jarum, picagari berjarum. Picagari berjarum 1 ml dan 5 ml.
Pijagari yang ada jarum kat sini macam ni. Kemudian kita pakai pisau untuk memotong buah. Bika 50 ml. Tube spesimen. Biasanya kita gunakan tabung uji. Dan pengisar, jus dan juga penapis. Okey, prosedur. Yang pertama. Masukkan 1 ml DCPIP 1% ke dalam tube spesimen. Masukkan kat sini. 1% DCPIP sebanyak 1 ml. Kemudian pijagari berjarum 5 ml. Kita isikan dengan larutan asid skorbik 0.1%. Kat atas ni kita masukkan asid skorbik sebanyak 5 ml. Pastikan tiada gelembung udara terperangkap di dalamnya. Nombor 3. Masukkan hujung pijagari berjarum ke dalam tube spesimen. Okey, masukkan kat bawah ni. Masukkan hujung jarum tu kat dalam larutan DCPIP. Dan titiskan asid skorbik setitis demi setitis ke dalam larutan DCPIP sambil mengacau dengan perlahan-lahan. Sampai bila kita nak masukkan asid skorbik tadi? Sehinggalah warna biru DCPIP dilunturkan. Sampai kita tak nampak warna biru dah. Sampai warna biru tu hilang. Nombor 4. Kita rekodkanlah isi padu asid skorbik yang kita dah gunakan tadi. Asid skorbik yang diperlukan untuk melunturkan warna biru DCPIP tadi. Kita ulang langkah 1 sampai langkah 4 sebanyak 2 kali lagi. Tujuannya untuk kita dapatkan isi padu purata bagi setiap jus yang berlainan. Okay, lepas awak buat asid skorbik sekali, awak ulang lagi 2 kali. So, awak ambil purata. Untuk next seterusnya, asid skorbik ni, awak gantikan pula dengan jus oren. Jus oren pula. Jus oren. Awak isikan 5 ml jus oren dalam pijagari tadi. Awak buat sebanyak 3 kali. Dah habis jus oren, awak ulang pula dengan jus limau nipis. Pun sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, awak gantikan dengan jus lobak merah. Juga buat sebanyak 3 kali. Okey. Nombor 6. Rekodkan isi padu setiap jus dalam jadual yang disediakan. Macam ni. Okey. Larutan asid skorbik tadi kita buat 3 kali. Kita ambil purata. Jus oren tadi kita buat juga 3 kali. Kita ambil purata. Jus limau nipis pun 3 kali. Kira purata. Dan jus lobak merah pun 3 kali kita ambil purata. Okey. Okey. Apakah data yang kita nak isi kat dalam keputusan ni? Sebab kita tak buat eksperimen kan. Jadi saya akan bagikan data untuk awak isi. Contohnya, kita ambil data ni.
Okay, kita ambil daftar ni. Untuk asid askorbik, bacaan pertama, awak tulis itu 1 mil. Bacaan kedua, juga 1 mil. Bacaan ketiga, 1.2 mil. Dan awak cari purata. Awak kira purata. Berapa? Okey. Untuk jus oren, bacaan pertama 3 mil. Bacaan kedua 3.2 mil. Dan bacaan ketiga 3.1 mil. Awak kira purata dan awak kira peratus vitamin C dan juga kepekatan vitamin C. Yang ni ada formula dia. Nanti kita tengok formula dia. Limau nipis 4.8. Bacaan kedua 4.9. Dan bacaan ketiga 4.6 mil. Untuk jus ubat merah, bacaan pertama 9. Bacaan kedua 9.3. Dan bacaan keempat 9.4. Dan last kali awak cari purata. Kena kira Okey, bagaimanakah untuk kita dapatkan jawapan untuk peratus vitamin C dan juga kepekatan vitamin C? Yang ini awak kena tengok formula ni. Kena pakai formula ni. Okey, kena pakai formula ni. Peratus vitamin C dan juga kepekatan vitamin C. Okey, isi padu larutan asid askorbik ni awak ambil isi padu purata lah. Ambil isi padu purata. Yang ni pun isi padu jus yang digunakan pun ambil isi padu purata. Awak darabkan dengan 0.1%. Awak dapat peratus. Kalau awak nak cari kepekatan, awak cuma darabkan dengan 1% saja. 1 saja. Okey. Awak akan kira untuk setiap satu ni. Jus oren berapakah kepekatan vitamin C? Ini bukan kita tukar. Kita tukar ni jadi apa? Peratus vitamin C. Peratus. Yang ini peratus vitamin C. Yang ini kepekatan vitamin C. So pakai formula ni lah. Senang kan? Just pakai formula ni saja. Dan saya nak awak tunjukkan jalan pengiraan untuk dapat jawapan tadi. Maksudnya setiap pengiraan itu kena ada jalan kerja. Dan awak isikan. Ya, yang ni awak tak payah. Yang ni tak payah. So awak isikan untuk yang ini. Semua jawapan ni saya nak ada jalan kerja. Tunjukkan macam mana awak dapat jawapan. Okey. Kalau awak tak jelas eksperimen ni macam mana, nanti awak boleh tengok gambar YouTube. Bagaimana cara eksperimen ini berlaku. Untuk lebih jelas lah. Dan seterusnya kita tengok ni warna ni. Kita tengok sini. Okey. Ini apa yang kita dapat lah selepas kita buat eksperimen inilah namanya tube specimen. Ini adalah namanya tube specimen. Kalau tak ada tube specimen, kita juga boleh gunakan tabung uji. Okey, ini adalah warna DCPIP. Sekejap. Ini adalah warna DCPIP selepas kita masukkan asid askorbik. AA ni asid askorbik. Maksudnya warna biru tua tu dah luntur. Dah tak nampak dah warna biru tua. Ini adalah untuk buah oren.
Okey. Ini adalah untuk jus limau, warna dia. Dan last sekali adalah lobak merah. Lobak merah ni warna biru tua tu masih lagi ada, tapi dah semakin cair lah warna biru tua tu. Dia tak luntur sepenuhnya. Ini menunjukkan dalam jus lobak merah ni kandungan vitamin C nya agak kurang berbanding dengan 3 buah lain tadi ni. Okey. Dan seterusnya kita jawab soalan lah. Jus yang manakah menunjukkan kandungan vitamin C yang paling tinggi? Jadi awak tengoklah, awak kira nanti awak akan tahu. Mengapakah larutan asid ascorbic piawai 0.1 digunakan? Jawapannya sebagai eksperimen perbandingan. Dia macam benchmark. Apa-apa eksperimen, apa-apa kandungan dalam vitamin C dalam jus buah mana-mana, kita akan comparekan dengan asid ascorbic. Kesimpulan, adakah hipotesis tersebut diterima? Kalau ya, awak tulis ya, hipotesis diterima. Dan cadangkan kesimpulan yang sesuai untuk eksperimen ini. Awak salin semula hipotesis yang mula-mula tadi. Okey. Jadi untuk aktiviti 9.5, tolonglah salin dia sebagai laporan eksperimen dalam buku laporan eksperimen. Ya. Okey, itu saja untuk aktiviti 9.5.